Assalamualaikum, saya Azlan sekali lagi. Hari ini kita bersama. Hari ini saya nak tunjuk macam mana cara nak buat kuih. Kuih orang Banjar yang namanya kalakata. Kuih kalakata ni biasanya buat daripada kelapa. Ni depan rumah saya ni ada beberapa pokok kelapa. Ni kalau tengok ni, ni buah yang di sebelah kanan ni sedang. Kita gunakan kelapa muda. Kuih ni semua guna kelapa. Kelapa muda, isi kelapa muda, air kelapa muda. Okey, yang sebelah kanan sedang. Kalau yang sebelah kiri ni dah tua. Ini yang sedang. Cari kelapa yang lebih kurang macam ni. Okey, kalau kau malas, boleh beli je kelapa. Untuk masak kuih ni, kita pakai 2 biji kelapa muda. Kelapa muda yang isilah orang panggil kelapa telinga kambing. Okey, 2 biji kelapa muda. Kalau yang isi macam ni, okey, sedang, cantik. Ada beberapa versi cara membuat kuih ni. Ada yang menggunakan air kelapa dengan isi kelapa saja. Ada juga versi lain yang menambahkan santan. Okay, biasanya kalau kita tambah santan, dia akan jadi bingka kelapa muda. Cara masak juga ada dua cara. Ada orang Banjar yang memasak secara dibakar. Dibakar biasanya menggunakan bara api di atas dan di bawah. Ada juga yang secara disteamkan. Okey, kalau disteamkan ni dia biasa jadi macam kuih kuih orang Banjar panggil amparan tatak ataupun panakok. Ada dua kuih orang Banjar tu. Tapi kalau yang ikut yang tradisinya adalah dibakar di atas dan di bawah. Jadi saya nanti akan menggunakan oven. So kita akan guna oven yang dimasak atas bawah. Okey, kelapa tadi bila dah dipetik, dibelah, kita ambil isinya, asingkan isi kelapa dan air kelapa macam ni. Saya akan gunakan 2 bekas nanti. Jadi saya asingkan siap-siap isi dia dan air saya letak situ. Okey, kita akan menggunakan saya akan gunakan sukatan ni, cawan ini sebagai sukatan untuk saya membuat kuih ini. Okey. Dengan baik-baik. Okey. Saya gunakan sukatan ini, itu menggunakan gula. Lebih kurang saya gunakan setengah cawan sebab tak suka manis sangat. Okey, sebiji telur dan juga tepung gandum 1 cawan. Okey, langkah pertama yang perlu kita buat ialah untuk kita bancuh gula ni kita gaulkan. Kita akan pukul gula dengan telur ni sampai dia sebati. Pukul gula sampai sebati. Okay, masukkan gula dengan pecah telur dalam blender. Lepas tu tambahkan air kelapa air kelapa 1 cawan. Dan kita kisar sampai dia hancur lumat. Okey, apabila bancuhan kuih tadi, bancuhan gula dan telur itu telah hancur sempurna, kita tambahkan tepung. Saya gunakan tepung gandum sahaja. Ada setengah orang dia gunakan tepung gandum campur dengan tepung beras, tapi saya guna tepung gandum sahaja. Lepas tu kita tambah lagi 2 cawan air kelapa. Okay, jadi resipinya tadi 3 cawan air kelapa, 1 cawan tepung gandum dan 1 cawan gula. Okay. Kita kisar sekali lagi tepung dengan bancuhan ini supaya jadi halus dan sebati. Okey, sekarang bancuhan kuih kita telah pun sebati dan masa untuk kita memanggang. Okey, saya gunakan 2 bekas. Jadi bancuhan ni kita tuangkan ke dalam bekas untuk kita memanggang kuih. Masukkan. Juga masukkan, saya pakai 2, jadi saya masukkan dalam 2 bekas. Okey, kemudian kita kacau sikit supaya isi kelapa ni lebih merata. Kita kacau sikit supaya isi kelapa lebih merata. Okey.
Saya terpenuhkan sikit lagi bekas ni. Oh, ngam-ngam elok saya sukatan saya cukup untuk muat dalam bekas saya ni sampai habis. Sempurna penuh. Okey. Tambahkan sedikit garam. Ada rasa garam ya, masuk garam saja. Jadi sekarang kita masukkan benda ni di dalam ketuhar. Okey, masuk. Dua-dua kita masukkan dalam ketuhar. Kemudian kita tutup. Sekarang kita set ketuhar. Okey, saya set ketuhar pada 180 darjah Celsius untuk saya lah, ketuhar saya ni. Kemudian okey, cara manggang tu saya ambil untuk atas bawah dan masanya set pada saya set 50 minit. 50 minit. Setelah dia set, kita onkan ketuhar ini dan kita tunggu sampai dia masak. Perhatikan ya, kita masak dia atas bawah. Saya gunakan api atas bawah. Dah dia masuk dalam oven ni, biarlah dia ontok-ontok kat situ. Kata orang 9, biar dia ontok-ontok kat situ. Okey. Jadi apa ni, saya beritahu tadi, cara masaknya ada dua. Satu cara dia orang bakar macam ni tapi secara tradisional. Secara tradisional kuih ni dibakar dalam periuk. Kemudian bara api di bawah dan di atas penutup periuk juga diletakkan bara api. Maknanya dibakar atas bawah. Itu satu cara tradisional. Biasanya menggunakan arang ataupun sabut kelapa. Itu memang the best lah. Memang kuih dia wangi betul. Okay, cara kedua, guna dia orang kukus. Secara kukus. Jadi kuih tu dimasak secara kukus. Dia rasa lebih kurang macam kalau bila kukus, kalau orang Banjar ada satu kuih lagi yang kukus tu, dia panggil kuih panakok dan juga kuih amparan tatak. Dia akan jadi macam tu rasanya. Okey, jadi pilihan kedua yang terbaik. Tak ada pilihan lain lah, sebab kita dah moden kita gunakan oven tapi atas bawah macam ni. Kita masak selama, saya set biasanya untuk oven saya ni, saya set 50 minit. Ada cara lebih mudah tu, kita gunakan kuali pemanggang ajaib depan belakang yang boleh kalih tu, tapi itu kuih dia agak liat sikit. Okey, kita tunggulah sampai kala katar kita ni masak. Jangkaan saya agak silap rupanya. Kuih kita telah masak hanya dalam tempoh 25 minit. Okey, kuih kala katar kita telah pun masak. Sekejap lagi saya keluarkan Itu dia, kuih dia sangat cantik dan gebu. Wangi. Satu dapur ni baunya. Kuih wangi dan dia masak macam ni kuning-kuning atas macam ni, memang sedap. Okey, untuk seterusnya teruslah menyokong saya untuk mengetengahkan masakan tradisi masyarakat Banjar dan subscribe channel saya sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Terima kasih.